Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu kelas kita pada pagi ini dengan suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ustaz Syahari Abdul Rahman selaku pentadabbur kita pada pagi ini, dan tidak lupakan kepada semua peserta, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, datuk dan datin yang sedang menyertai di Facebook Live pada pagi ini. Alhamdulillah. Okey, pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Ustaz Syahari menelusuri satu surah, okey. Satu surah iaitu surah Al-Qadar. Moga-moga dengan kita tadabbur surah ini akan memaknai lagi 10 terakhir Ramadan nanti insya-Allah. Kita pada hari ini sudah 18 Ramadan, okey. Sudah 18 Ramadan. Jika yang baca sejuzuk sehari tu akan baca juzuk 18 dah hari ni, okay? Tapi kalau ada yang berada di juzuk yang awal, masih awal dan sebagainya, jangan putus asa. InsyaAllah kita cuba untuk tingkatkan lagi kita punya productivity semasa Ramadan. Kita tingkat lagi amalan baik kita pada bulan Ramadan. Mungkin semalam kita tak sempat habis target kita, bacaan kita, tadabbur kita. Hari ini insyaAllah kita cuba pertingkatkan, kita cuba lebih baik insyaAllah. Okey, jadi pagi ini Ustaz Syahri akan mengupas satu surah iaitu surah yang berada di juzuk 30, yang berada di muka surat 598 ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang berada di live Facebook, saya sarankanlah tuan-tuan ada mushaf di depan ya. Biasa kelas Ustaz Syahri, Ustaz memang sarankan untuk kita ada mushaf di depan sebab kadang-kadang Ustaz ada rujuk beberapa surah lagi kan. Apabila Ustaz mentafsirkan ayat, mentadabbur ayat, Ustaz akan rujuk beberapa surah lagi ataupun ayat yang daripada surah-surah yang lain. Jadi mudah untuk kita rujuk, dan pastikan tuan-tuan puan-puan berada dengan selesa okay, di rumah masing-masing, dan ada buku nota yang kita boleh manfaatkan untuk kita mencatat untuk mencatat ilmu yang kita dapat daripada Ustaz pada pagi ini insya-Allah. Dan seperti yang kita sedia maklum, mungkin antara kita ramai dah yang menjadi anak murid pada Ustaz Syahari yang pernah mengikuti kelas-kelas Ustaz. Dan insya-Allah saya pun tak sabar nak menunggu kelas pada hari Ahad ni. Insya-Allah Ustaz akan kupas tentang surah Al-Anfal, hikmah Badar dan sebagainya. Kan, satu surah yang sangat signifikan untuk bulan Ramadan ini. Semalam kita baru sahaja menyambut peristiwa, memperingati peristiwa nuzul Al-Quran. Kan. Jadi insya-Allah moga-moga kelas pada hari Ahad ini, bagi yang belum join insya-Allah boleh join lagi insya-Allah bersama dengan Ustaz Syahari pada hari Ahad ni. Ustaz Syahari merupakan jurulatih utama Tadabbur Center dan juga merupakan pengarah urusan paradigma Ibrah. Okey. Ustaz berasal daripada Kelantan, sudah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak, alhamdulillah. Dari sudut pengalaman kerja, Ustaz pernah menjadi penyampai di Radio IKIM, okay? Di TV Hijrah juga. Kalau sekarang di TV Hijrah segmen Assalamualaikum di TV Hijrah, solat tadabbur pada hari Selasa pagi. Okey. Mungkin tuan-tuan puan-puan boleh sertai insya-Allah. Dan Ustaz graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di peringkat degree ya, dan di peringkat sarjana Ustaz di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang sarjana Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah. Okey. Saya harapkan pada pagi ini smooth lah semuanya teknikal. Sebab saya seorang hari ni Ustaz. Ustaz-Ustaz tengah kat luar, tengah defense proposal PhD. Oh, semoga Allah mudahkan Allah, sedang. selepas Ustazah berjaya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Minggu lepas saya bentang, minggu ni dia pula. Alhamdulillah. So pagi ni saya agak cuak Allahu sikit lah. Akbar. Saya agak takut sikit pagi ni sebab teknikal ni saya uruskan sendirian. Jadi kita harapkan insyaAllah moga smooth lah pagi ni InsyaAllah insyaAllah. lancar. InsyaAllah, InsyaAllah. amin. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Ustaz Syahari Abdul Rahman untuk kupas kepada kita surah Al-Qadar pada pagi ini insyaAllah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih kepada Ustazah Ni Fatimah selaku founder kepada Mutiara Tadabbur, semua para penuntut ilmu yang sudi hadir melapangkan masa lebih kurang sejam lebih pada pagi yang diberkati, di bulan yang diberkati. Kita berada pada penghulu segala hari dan kita berada pada penghulu segala bulan.
Syukur pada Allah sebanyak-banyaknya kerana Allah sudi memilih kita untuk berada pada waktu yang sangat diberkati ini, insya-Allah. Jadi saya dapati sangat ramai yang menyertai sesi pada pagi ini. Juga saya mahu terima kasih kepada para pelajar saya yang juga sangat ramai hadir pada pagi ini di atas talian di Facebook Mutiara Tadabbur. Pada pagi ini, Ustazah, kita akan berkenalan dengan surah Al-Qadar yang kita maklum ia mengandungi 5 ayat dan ia mengandungi 30 kalimah. Kalau kita berkesempatan bersembang dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat expert dalam hal-hal Al-Quran seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang sangat dikenali sebagai imam tarawih pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Beliau berpandangan malam Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 27, wallahu alam. Ya, kerana beliau melihat kepada beberapa appearance ataupun rupa paras surah Al-Qadar itu sendiri. Kerana pada surah ini kalau kita hitung kira inna anzalnahu, ya, hinggalah kepada matla'il fajar, maka kita akan dapati ada 30 kalimah yang barangkali mengisyaratkan kepada 30 hari-hari Ramadan ataupun 30 malam Ramadan. Manakala hiya, ya, ataupun kata ganti kepada Lailatul Qadar itu merupakan kalimah yang ke-27. Lalu ia barangkali memberikan isyarat kepada tersembunyinya malam itu pada malam 27. Juga dikatakan Lailatul Qadar itu diulang 3 kali kerana pada kalimah Lailatul Qadar lam ya lam ta marbutah alif lam qaf dara itu terdapat 9 huruf, maka bila diulang sebanyak 3 kali maka membentuk 27 huruf. Ini adalah pandangan-pandangan daripada beberapa salaf, wallahu alam. Dan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah juga dengan beraninya mengatakan ia adalah malam 27. Namun demikian itu tidaklah bermakna para ulama dan para salaf ini hanya beribadah pada malam 27 sahaja, tidak sama sekali. Barangkali mereka mahu kita beri penekanan lebih. Pada masa yang sama, kita berpegang teguh dengan sunnah, iaitulah Nabi berpesan kepada kita sallallahu alaihi wasallam agar memelihara 10 malam yang terakhir ini, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah pada malam yang terakhir, 10 yang terakhir, kerana barangkali 27 Ramadan di tempat kita rupa-rupanya sudah 28 Ramadan di tempat lain. 26 Ramadan di tempat kita rupanya 27 Ramadan di Makkah. Jadi kerana barangkali ada kemungkinan perbezaan waktu-waktu ini, maka lebih selamat untuk tidak fokus kepada satu waktu untuk kita rebut ganjaran Lailatul Qadar, sedangkan pada malam-malam selainnya kita tidak benar-benar memberikan komitmen untuk membangun dan menghidupkan malam berkenaan. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah kita sallallahu alaihi wasallam mahu kita memelihara separuh masa yang kedua Ramadan Al-Mubarak ini. Dan bukan kebetulan Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermulanya pada 10 malam terakhir ataupun kita raikan pada 17 Ramadan semalam, dan event yang kedua terjadi pada separuh masa yang kedua ini adalah Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan Al-Mubarak tahun kedua Hijrah. Jadi bila dua event ini terjadi pada separuh masa yang kedua, maknanya apa? Maknanya Allah Maha mengetahui yang komitmen umat Muhammad ini kelihatan makin kendur, makin merosot bila masuk separuh masa yang kedua. Ya, bukan sekadar masing-masing memberikan alasan penat, letih dengan ibadat yang sudah begitu banyak. Bahkan apa yang boleh berlaku adalah distraction. Kita mula berfikir tentang raya sebulan. Kita mula berfikir tentang langsir raya, baju raya, kuih raya yang belum lagi komplit menurut KPI tahun lepas. Sedangkan perkara-perkara demikian bukanlah prioriti untuk dilakukan di dalam penghujung Ramadan yang berbaki. Jadi ayah ibu yang saya hormati sekalian, tuan-tuan yang hadir lebih kurang 270 orang lebih. Objektif kita pada pagi ini adalah supaya kita boleh ada perasaan cinta kepada surah Al-Qadar, lalu kita mahu membacanya sekerap yang mungkin walau di luar dalam bulan Ramadan. Dalam perkataan lain,
Kebanyakan kita bila baca surah Al-Qadar, dalam fikirannya hanya satu perkara sahaja, iaitulah insya-Allah Lailatul Qadar akan berlaku dalam malam-malam Ramadan. Dan semoga Allah memilih aku untuk bertemu dengannya. Tetapi jarang ada yang berfikir lebih daripada sekadar cerita Lailatul Qadar. Jadi ini peranan saya pada pagi ini untuk membuktikan pada tuan-puan sekalian, surah ini bukan hanya berbicara tentang Lailatul Qadar. Bahkan cerita Lailatul Qadar datang sebagai ayat kedua, ayat ketiga. Dan pada ayat pertama pun ia disebut sebagai perkara kedua. Perkara pertama yang disebutkan oleh Allah, ya, dari sudut ilmu taqdim ta'khir ni, perkara pertama disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perihal Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan. Jadi kita kena berhenti seketika pada frasa inna anzalnahu nanti untuk kita bertanya sejauh mana kita menghayati frasa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi ini adalah fokus yang Allah Ta'ala mahu kita berikan. Di samping itu merebut ganjaran yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Kita tidak mahu jadi orang yang mengejar ganjaran fadilat Lailatul Qadar. Namun demikian, beliau dengan Al-Quran sendiri tidak ada sebarang pengalaman terindah. Bagi saya lah, agak malang sebenarnya bila seseorang melalui malam-malam Ramadan yang terakhir, khususnya 10 malam terakhir, beliau hanya pulun dari sudut ibadat, tetapi beliau tidak melatih diri untuk memahami ayat-ayat Tuhan. Mana satu yang akan memberikan kesan jangka panjang? Mana satu yang benar-benar akan membantu seseorang itu mencapai objektif latihan? Mana satu yang akan menyebabkan dia mampu menghadapi gangguan syaitan 11 bulan yang mendatang? Adakah dengan sikap memilih waktu tertentu untuk beribadat banyak-banyak tapi tidak menghasilkan istiqamah, atau dia beroleh kedua-duanya sekali? Ibadat pada malam-malam yang diberkati pun dia dapat, dan pada masa yang sama dia beroleh pengalaman yang paling indah, iaitulah dapat memahami dan mentadabbur Al-Quran. Dia dapat menghayati kalam Allah yang memberikan dia kekuatan. Kalau bukan dalam bulan Ramadan kita beroleh pengalaman berinteraksi dengan kalam Tuhan, waktu bila lagi tuan-puan sekalian fikir dengan serius? Kerana kita disokong oleh satu sistem di mana berlapar dan berdahaga pada waktu siang. Artinya kita telah jana satu enjin yang bernama taqwa, di mana kita berani berkata tidak, hati kita berani berkata tidak pada perkara-perkara yang menarik kelihatan depan mata yang disimbolikkan oleh makan dan minum. Kita boleh berkata tidak pada perkara yang tubuh kata why not. Kita boleh berkata tidak kepada apa yang tubuh kata perlu ni. Sebab jam sudah menunjukkan 12.30 hari, jam menunjukkan pukul 4 petang. Tubuh kata why not Syahri, tetapi kita telah melatih berkali-kali sepanjang 20 hari lebih, 30 hari untuk berkata tak boleh kerana Allah melihat, tak boleh kerana Allah tak benarkan. Jadi kita dah ada dalam suasana tu, iaitulah berlawan dengan hawa nafsu. Tiba-tiba Al-Quran yang turun yang untuk berlawan dengan hawa nafsu, tidak pula kita fahami apakah titah perintah Tuhan yang mesti kita lakukan untuk berlawan dengan hawa nafsu. Jadi ini objektif kita dan saya akan kongsikan 12 saja daripada banyak perkara. Yang pertama sekali, mari kita bertanya soalan pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, dengan sempurna pada malam Al-Qadar. Jadi fokus kita yang pertama sekali, Puan Zainul Ahmad, Ummu Hanania, Marwani Rizwan, Rokiah Abu Bakar, sesiapa yang mendengar daripada jauh, ya, daripada luar negara, sudi-sudilah berkongsian dan mendengar daripada mana. Saya seronok kalau dapat tahu tuan-tuan mendengar dari jauh maupun dari dekat.
Persoalan yang pertama adalah, mengapakah agaknya Allah membahasakan dirinya dengan kami? Apakah yang menghalang Allah, Maha Suci Allah daripada terhalang? Tetapi mengapakah Allah tidak membahasakan dirinya sebagai aku? Inni anzaltuhu. Bahkan orang yang kali pertama mendengar surah Al-Qadar, bila mendengar sesuatu ucapan dengan berkata kami, akan timbul soalan dalam fikirannya, siapa kami itu? Yang berkata satu orang, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Muhammad itu berkata kami, sedangkan dia sendirian? Ucapan siapa yang dia wakili? Jadi apabila kita membelik karya-karya tafsir, khususnya yang membahaskan perihal bahasa dan sastra Arab sebelum Al-Quran diturunkan, maka inna, penggunaan kami, adalah suatu bentuk bahasa diraja. Maknanya orang Arab, bila mereka kali pertama mendengar surah Al-Qadar, mereka tidak terfikir pun uh, hal seperti kuantiti yang berkata, kerana kami ni, kami kan, kalau kita guna perkataan kami, dalam fikiran kita maknanya ramai, sebab kita tak guna perkataan kami untuk jumlah satu orang. Kita faham penggunaan kalimah kami merujuk kepada ramai orang. Tetapi dalam bangsa Arab, mereka tak ada isu ini. Abu Jahal tak pernah kata, kamu seru kami ke arah menyembah Allah yang Esa. Al-Quran yang kamu baca itu pun ada perkataan kami. Adakah Tuhan itu berbilang-bilang juga yang menyebabkan kamu kata kami? Orang Arab tak ada pun masalah itu, tetapi mereka sudah maklum. Apabila perkataan kami digunakan, ia adalah bahasa raja berkata. Ataupun bahasa kerajaan, bahasa rasmi sebuah kerajaan, yakni Allah Subhanahu wa taala bertitah berkata sebagai mewakili kerajaan kepada segala kerajaan, dan apabila ia menggambarkan kekuatan, kekuasaan kerajaan, maka fahamlah konteks ayat ini adalah pemberian yang besar daripada kerajaan. Ia adalah anugerah yang sangat istimewa, rezeki yang sangat besar, diberi dan diumumkan oleh raja segala raja. Tuan-tuan tengoklah perkataan-perkataan yang Allah menyebut kepada dirinya sebagai kami. Sebagai contoh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia pada sebaik-baik kejadian. So kenapa kami digunakan? Sebab ini adalah pemberian yang besar hanya kepada manusia, tidak kepada malaikat, tidak kepada mana-mana makhluk. Wa anzalna minal mu'sirat. Kami turunkan hujan. Ia adalah sesuatu yang sangat besar. Kurniaan daripada langit yang sangat luar biasa. Jadi bila kita bertemu sahaja dengan penggunaan kalimah kami, maka kita perlu faham konteksnya ataupun maksudnya adalah ini adalah anugerah yang besar. Maka persoalan, apakah anugerah yang besar? Maka jawapannya adalah nya, yakni Al-Quran. Jadi pelajaran nombor satu kita dapat, bagaimana nak melihat Al-Quran sebagai rezeki dan pemberian yang sangat besar? Ada tak anda ada pengalaman membaca 2-3 ayat Al-Quran lalu anda rasa sangat berterima kasih kepada Tuhan? Ya Allah, terima kasih kerana aku beroleh kekuatan daripada pemberianmu ini dalam bentuk perkataan. Tuan-puan pernah tak membaca sesuatu karya yang mana karya itu memberikan anda kekuatan? Walillahil mathalil a'la. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalam yang tidak boleh ditiru oleh mana-mana penulis bestseller, yang tidak boleh diungkapkan oleh mana-mana motivator walaupun mereka bergabung, seluruh motivator dan profesor-profesor dunia untuk menghasilkan buku yang memberikan semangat kepada semua manusia, ia takkan boleh menyamai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita
membaca Al-Quran. Kita kena buat pilihan antara dua. Adakah saya membaca hanya semata-mata untuk beroleh ganjaran dan pahala, atau saya membaca untuk merasakan ia rezeki dari Yang Maha Esa? Buat pilihan sekarang. Dalam Saki Baki Ramadan yang ada, adakah kita baca untuk rasa ada sesuatu daripada kami, atau kita masih lagi dengan membaca Al-Quran hanya semata-mata untuk memperolehi pada satu huruf itu 10 kebaikan? Lalu apa faedah Allah membahasakan dirinya sebagai kami? Kalau bukan tujuannya untuk kita feeling, untuk kita rasa setiap ayat-ayat aku sebenarnya anugerah yang besar untuk kamu. Ia rezeki yang lebih besar daripada makan minum kamu. Waktu siang kita tak makan, kita tak minum. Sebab Allah nak kita belajar sesuatu, ada rezeki yang lebih besar. Yang kamu mesti kejar rezeki itu, dan kamu sanggup tinggalkan rezeki yang biasa kamu faham, yakni makan dan minum kamu. Bila kamu tenggelam dengan rezeki yang satu lagi, kamu akan lupa makan minum itu. Bila kamu ghairah, kamu khusyuk, maka kamu dah tak fikir dah kamu tu, tubuh kamu tu belum lagi makan dan minum. Sebab tu di siang hari berlakunya proses, di malam hari berlakunya matlamat. Ayat 183 adalah proses, ayat 185 Al-Baqarah adalah matlamat. Ayat 183 surah Al-Baqarah adalah proses. Apa dia? Jangan makan, jangan minum, waktu siang, ayaman ma'dudat, selama 30 hari dalam bulan Ramadan, ia adalah fardu kepada kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Kita clear benda tu. Syariat puasa. Namun ia adalah proses, bukan matlamat. Maka apabila proses dilalui, apa yang perlu kita buat? Kita perlu tenggelam dalam menghayati, memahami, menikmati, melazati apa yang turun dalam bulan Ramadan pada waktu malam, iaitulah unzila fihi al-Quran. If you have a clear vision, you will have no time to take breakfast. Itu kata-kata orang kampung saya. Nak katanya, apabila kita ghairah, kita sudah terlupa ada perkara-perkara yang tubuh kata perlu, kita sendiri sudah tidak lagi menunaikan keperluan tubuh berkenaan. Okey? Jadi, penggunaan kalimah kami agar kita membaca Al-Quran walau 2-3 ayat. Walau 2-3 halaman. Tak mampu nak habiskan sebagaimana orang lain. Tetapi kita beroleh kekuatan, kita beroleh rezeki. Ini yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, Allah membahasakan Al-Quran ini dalam bentuk menurunkannya. Kami menurunkannya. Semua sedia maklum apakah itu maksud anzala, yakni turun. Turun adalah proses yang berlaku dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kita maklum perkara ini. Bukan anzala kalau dari bawah naik ke atas. Anzala adalah daripada atas ke bawah. Daripada tempat yang tinggi turun ke tempat yang rendah. Saya tak nak membahaskan tentang proses penurunan Al-Quran secara sekaligus dan beransur-ansur. Tuan-puan telah tahu maklumat-maklumat ini dan tuan-tuan boleh Google untuk maklumat ini. Apa yang mahu saya kongsikan adalah apabila Allah berkali-kali di banyak tempat berkata, kami turunkan Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran. Artinya apa? Artinya Allah yang menurunkan Al-Quran itu berada pada posisi yang maha tinggi. Manakala penerima resipien kepada Al-Quran ini berada di tempat yang sangat rendah. Jadi apakah pelajaran daripada pengumuman turunnya Al-Quran dari yang maha tinggi kepada yang sangat rendah? Yang berada di tempat yang sangat rendah namanya ad-dunya. Artinya Al-Quran akan memberikan manfaat, kesan dan faedah bukan kepada orang yang meninggi diri, yang berjalannya melangit,
Al-Quran hanya akan memberikan manfaat kepada orang yang tahu dia berada di tempat yang rendah. Apa maksud tempat yang rendah? Pandangan matanya terbatas, tidak semua perkara dia boleh nampak depan mata. Berbanding orang yang berada di tingkat 20. Berbanding mereka yang berada di atas kapal terbang. Berbanding mereka yang berada di ISS. Siapa akan lebih nampak terlebih dahulu bahaya tsunami, bahaya angin taufan puting beliung? Siapa yang akan terlebih dahulu mengetahui ada bahaya di hadapan? Mereka yang berada di tempat yang tinggi dan bukan mereka yang berada di ground floor. Jadi kita kena acknowledge yang kita ini tidak boleh shock sendiri dengan apa yang kita nampak depan mata lalu kita membuat kesimpulan tentang kehidupan. Jangan jadi orang sombong yang merasakan apa yang boleh menyebabkan hidup bahagia adalah bila kita jadi macam Fulan bin Fulan. Harta kebendaannya, baru kita bahagia. Fulan bin Fulan, yang pengikutnya sekian ramai, itu bahagia. Apa yang sedang kita lakukan kalau begitu adalah kita menilai kehidupan berdasarkan apa yang sangat terbatas, bukan hakikat. Jadi kita sangat memerlukan yang maha tinggi, yang maha berautoriti untuk beritahu sebenarnya apa bahaya boleh datang kepada saya. Saya tak nampak semua perkara. Kerap kali bila kita nak balik ke kampung kan, kita ambil lebuh raya, nampak tenang-senang saja kenderaan. Tak ada langsung traffic jam. Tetapi boleh mencetuskan kurang senang apabila Waze memberikan arahan turn left. Make a U-turn. Kita boleh berkonflik dengan Waze kerana depan mata kita lebuh raya kelihatan tenang-tenang saja. Kapan bisa kita perlu keluar ke jalan lain? Namun patuhi sahaja. Kerana itu adalah pihak yang berautoriti namanya satelit. Memberikan arahan demi kebaikan kamu. Memberikan arahan hudan. Hudan linnas. Wabayinati minal huda wal furqan. Dia nak kamu furqan. Dia nak kamu berpisah daripada kesakitan yang kamu tak nampak 1 kilometer ke depan. Tetapi another 10 kilometers kamu akan bertembung dengan kesesakan berjam-jam kenderaan tidak bergerak. Masa tu penyesalan kamu tidak lagi berguna. Maka fahami tuan-tuan bahawasanya bila Allah mengumumkan Al-Quran turun daripada tempat yang tinggi kepada kamu yang berada di tempat yang rendah, maka Al-Quran hanya memberikan manfaat kepada orang yang merendah hatinya, mukhbitun. Orang yang merasakan dirinya penuh dengan kehinaan, dosa, aib, keterlanjuran, dan bukan orang yang merasakan dirinya serba-serbi sempurna dan mesti diangkat tinggi oleh manusia. Jangan masuk ke dalam Al-Quran dengan sifat begitu. Jangan masuk ke dalam Al-Quran dengan sifat ana rabbukumul a'la. Na'udzubillah. Okey. Jadi ini adalah perkara kedua kita pelajari daripada hanya kalimah anzalna. Sekarang kita pergi kepada yang ketiga. Syakira Hafizah Muhammad Muhyiddin, Nazifatun Nisa Salim, Raja Nur Hajah, terima kasih mencatat. Ummu Hananiyah, Raja mencatat. Balkis, terima kasih semua. Puan Azizah Aling, Ustazah Asiah Aling, semuanya ya, berkumpul untuk berbincang tentang surah Al-Qadar. Barakallahu fikum. Yang ketiga, kita beri perhatian seketika kepada dhamirus sya'ni ataupun dhamir yang bermaksudnya yang kita faham, ia merujuk kepada Al-Quran. Saudara-saudari, sesungguhnya kami telah menurunkan dengan sempurnanya pada malam Al-Qadar. Kalau kita duduk pada posisi orang yang pakar dalam bahasa Arab, ini merupakan suatu ayat yang boleh mencetuskan kontroversi. Kerana ia agak bertentangan dengan norma bahasa. Di mana-mana mungkinnya digunakan. Sedangkan tidak tertera sebelumnya apakah nama yang dirujuk olehnya. Dhamirun mustatirun yadulluhu ala, kita tak tahu. Sebab mana mungkin tuan-tuan memberikan ayat seperti dia
berceramah tentang surah Al-Qadar. Dia berceramah dengan baju merah. Dia berceramah selama 1 jam. Siapa dia tu? Kita tak clear. Kita tak tahu. Mana boleh guna dia pada ayat pertama? Guna dia pada ayat kedua. She, he, it. Itu jadi ayat kedua, ayat ketiga tak ada masalah. Tapi jadi ayat pertama, ini bikin memeningkan kepala. Mana boleh kita gunanya sebagai ayat pertama? Kita kena bagi tahu Sya'ari. Ya, ceramah surah Al-Qadar. Dia ceramah dengan baju merah. Dia ceramah di tepi pantai. Barulah wajar kita gunanya. Dia panggil ganti nama. Tetapi, subhanallah, ini antara renjatan elektrik yang akan mengejutkan orang-orang yang kaji bahasa dan sastra Arab tapi tidak pernah mendengar Al-Quran. Mereka akan kata, bagaimana boleh ada ucapan sebegini? Apa maksud ucapan sebegini? Siapa yang mengarang ucapan sebegini? Agak luar biasa, agak ajaib. Tidak pernah ada orang berkata sebegini. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Dr. Bassam Sa'i mendapati ada 45 lebih fenomena renjatan elektrik pada surah Al-Qadar. Apa maksud renjatan elektrik? Krr, krr. Orang yang expert dengan bahasa kata kejut, di mana Al-Quran tampil dengan pendekatan yang tidak diduga. Jadi, para ulama menyatakan di sini adalah dhamir asy-sya'nu. Maknanya apa? Ia adalah ganti nama kepada sesuatu yang tidak perlu disebutkan kerana sudah jelas diketahui. Ganti nama kepada sesuatu yang tidak perlu disebutkan kerana sudah sedia maklum ia adalah kerana ia sudah terkenal. Tuan-tuan nak tunggu kelas tafsir saya. Tuan-puan nak tunggu kelas tafsir di mana seorang ustaz yang posternya sudah viral. Okey? Tetapi dah 10 minit dah. Kelas itu dah 10 minit berlalu, masih tak masuk orang yang famous dan viral itu. Lalu tiba-tiba ketua kelas kata, dia datang dah. Habis semua para pelajar membuat persiapan untuk menyambut kedatangan pensyarah profesor berkenaan. Jadi kenapa ketua kelas kata, dia dah datang dah. Kenapa tidak dikatakan Profesor Fulan bin Fulan namanya telah sampai? Tak perlu. Sebab dhamirus sya'ni, anda sudah sedia maklum tentang orang itu. Dia sudah sangat popular, tanpa perlu disebut pun sedia maklum. Orang-orang beriman. Selepas 20 Ramadan, mereka sudah maklum apa yang diturunkan ke dalam hati mereka. Sehingga kan tidak disebutkan pun, kami sudah acknowledge. Hati kami sudah tahu apakah jawapannya. Ia adalah Al-Quran yang telah Allah turunkan ke dalam hati Nabi SAW, dan kami juga merasakan Al-Quran itu dalam hati kami. Hati ni apa dalam bahasa Arab? Dhamir. Subhanallah. Jadi bila seseorang itu sudah terkenal, maka saya nak tanya, anda pernah tak menyukai satu orang tokoh ulama yang terkenal di seluruh dunia? Anda suka tokoh berkenaan, dia terkenal di seluruh dunia, artinya apa? Dia ada jasa. Dia ada jasa memberikan hidayah kepada so many Muslim in Western, in Eastern. Dia ada jasa. Sebab tu dia terkenal, seorang profesor yang tak perlu disebutkan nama. Tapi dia sendiri adalah ikon sebagai contoh UKM. Tak sebut nama pun tak apa. Tetapi profesor dari UKM berkenaan, kita tahu dah. Sebab dia ada banyak jasa untuk melahirkan pelajar cemerlang. Jadi bila Allah tidak sebut secara jelas, secara sarahah, lafaz Al-Quran, inna anzalna Al-Quran, Allah hanya menggunakan ganti nama, maka ia menunjukkan
Sesuatu yang tidak disebutkan itu sudah terkenal dan sudah begitu banyak jasa. Maka soalan, sejauh mana kita membaca Al-Quran sebagai sebuah kitab yang banyak jasa? Adakah kita tahu Al-Quran kita baca ini sudah meninggalkan begitu banyak legasi dan jasa kepada orang-orang sebelum kita? Ada tak sebelum kita baca sesuatu surah, kita bertanya, adakah terdapat alumni yang lahir daripada interaksi dengan surah ini? Kita kena tanya soalan itu. Sebab itu penting ilmu makki dan madani. Sebab itu penting mendekati sesuatu sirah dengan ilmu-ilmu alat seperti sirah. Sebab apa? Sirah akan beritahu siapa orang-orang terdahulu yang sangat berterima kasih kepada surah berkenaan. Anda tahu bila anda nak baca surah Maryam, ada orang pernah berterima kasih surah Maryam kerana ia benar-benar memberikan mereka kekuatan untuk berhijrah ke Habsyah. Tahukah anda? Ada orang sangat berterima kasih kepada surah Muhammad kerana apabila ia diturunkan, para sahabat jadi tidak takut mati dalam peperangan Badar. Jadi kita kena tanya soalan. Kalau yang tidak disebut nama ini sudah terkenal, dia sangat terkenal pada generasi terdahulu. Kerana banyak jasa telah diberikan oleh Al-Quran. Al-Quran telah menghadiahkan bangsa Arab. Al-Quran yang diturunkan kepada bangsa Arab telah menghadiahkan sesuatu yang sangat besar. Tidak pernah berlaku kepada mana-mana kitab. Iaitulah mencetuskan perubahan kepada bangsa manusia dalam tempoh kurang 20 tahun. Subhanallah. Adakah terdapat mana-mana buku boleh melakukan begitu? Iaitulah mencetuskan revolusi masyarakat yang pada awalnya berperang sesama mereka, berbalah dan membunuh anak perempuan, hidup yang penuh dengan jahiliyah, berhala-berhala di sana sini, hidup di padang pasir, tak ada kemajuan, tak ada perpustakaan, sampai Romawi Parsi tak berminat pun dengan bangsa ini. Tiba-tiba bila Quran turun, buf, dalam 20 tahun lebih, inilah bangsa yang diguruni oleh seluruh dunia, sehingga Romawi dan Parsi terpaksa mengakui yang mereka pernah tumbang dengan Madinah Al-Munawwarah. So tak sebut pun tak apa, sebab sudah dikenali oleh orang-orang sebelum kita. Tapi kamu ni Syahri, bila baca Quran ataupun surah tertentu, adakah kamu boleh rasa bagaimana Quran pernah berjasa kepada orang terdahulu? Kenapa kamu tak rasa jasa itu kepada kamu? Jangan salahkan Al-Quran. Bila Quran tidak meninggalkan sesuatu kepada kamu, maka kamu kena baiki cara kamu berinteraksi dengan Al-Quran. Kerana orang dulu-dulu pernah berterima kasih kepada Quran. Kenapa kamu tidak berterima kasih kepada Quran? Dia sudah popular sebagai ucapan yang mencetuskan perubahan. Ini adalah who. Kita bergerak kepada yang keempat, masih tak boleh move on dengan ayat yang pertama. Nur Balqis, siapa lagi di sini? Kiranya Quran itu tidak perlu diperkenalkan lagi. Kerana ia sudah terkenal di sisi generasi terdahulu. Dan mereka dahulu mengenali Quran sebagai 2-3 ayat yang mencetuskan perubahan. 2-3 ayat yang turun seminggu yang mencetuskan perubahan. Jadi kita bagaimana? Kita boleh rasa tak jasa Al-Quran itu? Okay, Ummu Adam, ya, Narazah Mahmud, #Renjatan Elektrik, Asyah Berkamsin, ya. Tak pernah terfikir sedalam itu Al-Quran dah cukup diketahui sehingga tak perlu lagi disebutkan, cukup guna dhamir ketiga. Wa barakallahu fiik. Baik, yang keempat. Tuan-tuan, Allah mengumumkan kalimah Al-Qadar. Iaitulah kejadian Al-Quran turun telah berlaku pada satu malam yang disebut sebagai malam Al-Qadar. Ini menunjukkan malam Al-Qadar sudah berlaku sebelum Al-Quran diturunkan. Allah hanya memilih suatu malam daripada banyak-banyak malam untuk Al-Quran diturunkan daripada langit ke Baitul Izzah
di langit dunia. Maka dalam banyak-banyak malam yang mulia dan diberkati, Allah pilih satu malam yang sudah terkenal, yang sudah menjadi kebiasaan berlakunya Al-Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini sudah lama berlaku sebelum Rasulullah dan Islam datang. Kata para ulama, ia adalah malam di mana qada dan qadar ditentukan. Qadarullah ditentukan selama 1 tahun. Siapakah jodoh fulan bin fulan? Bilakah perceraian fulan bin fulan? Bagaimana rezeki fulan bin fulan? Bagaimana pekerjaan fulan bin fulan? Dan segala yang akan ditulis, diberikan taklimat, diberitahu kepada para malaikat. Ini akan terjadi dalam 1 tahun dan malaikat perlu bersedia untuk menjadi jawatan kuasa pelaksana eksekutif kepada apa yang Allah Ta'ala umumkan. Inilah yang disebut sebagai min kulli amrin pada ayat yang keempat. Iaitulah malaikat yang turun itu adalah malaikat yang sebelumnya telah mengetahui serba-serbi kerana Allah beritahu. Kerana Allah beritahu. Kalau tidak Allah beritahu, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami takkan tahu. Tetapi kerana Allah yang memberitahu, innaka anta 'allamul ghuyub, maka kami pun tahu. Jadi kalau kita perhatikan surah Ad-Dukhan, ya, kalau kita perhatikan surah Ad-Dukhan yang saya akan hurai di TV Hijrah hari Selasa nanti insya-Allah jam 7 pagi, di mana Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Beri perhatian pada ayat yang keempat. Fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Fiha yufraku. Pada malam itu yufraku, dipisahkan, ya, dipisahkan takdir yang penuh kepada 1 tahun sahaja. So dipisahkan satu fasal. Kita maklum ya, 50,000 sebelum alam ini tercipta, serba-serbi sudah tercatat dengan sempurna. Subhanallah. 50,000 tahun, ya, sebelum alam ini tercipta, kata hadis Nabi SAW, 50,000 tahun sebelum alam tercipta, Al-Qalam telah mencatat pengetahuan Allah yang sempurna tentang segala kejadian. So, apa yang tercatat untuk 50,000 tahun, kita separate satu bab, satu fasal yang akan terjadi setahun. Kullu amrin hakim. Dan Allah pisahkannya bukan hanya daripada satu buku yang tebal kepada satu buku yang nipis, namanya apa akan terjadi dalam 1 tahun, tetapi juga Allah pisahkan. Dalam erti kata, Allah mengumumkan one by one segala perkara yang akan terjadi dan di mana unsur bijaksananya Tuhan. So, malaikat yang akan mendengar taklimat tahunan, seumpama briefing pembentangan bajet government setahun sekali kan, ada ahli parlimen kena dengar di parlimen, maka malaikat akan mendengar bukan hanya apa akan terjadi tuan-tuan, tetapi hakim, yufraku kullu amrin hakim, di mana Allah juga akan memberitahu fulan bin fulan akan kehilangan pekerjaan, tapi ini hikmahnya. Okey, fulan bin fulan akan bercerai, ini hikmahnya. Fulan bin fulan akan kehilangan suami yang tercinta, ini hikmahnya. Penduduk Gaza akan kehilangan tanah air seterusnya, ini hikmahnya, ini hikmahnya. So, serba-serbi malaikat mendapat kelebihan untuk mengetahui hikmahnya. Ingat lagi cerita Nabi Adam? Saya nak tanya, Nabi Adam, malaikat tahu tak hikmah penciptaan Nabi Adam? Akhirnya malaikat tahu, oh patutlah kami tak layak jadi khalifah. Sebab Adam, Allah beri sesuatu yang tak ada pada kami. Layaklah beliau menjadi khalifah. Terima kasih Tuhan. Engkau sudi memberitahu hikmahnya kepada kami. So ini terjadi setahun sekali tuan-tuan, namanya Malam Al-Qadar. Sebelum Rasulullah datang, ia sudah berlaku setiap tahun. Namun tidak ada manusia mengetahui bilakah kejadian itu.
Sehinggalah surah ini diturunkan. Maknanya apa? Bila surah ini diturunkan, maka maklumlah kita bahawasanya ya Lailatul Qadar itu terjadi pada satu bulan yang disebut sebagai Ramadan, kerana Al-Quran dalam surah Al-Baqarah diturunkan dalam bulan Ramadan. So tidak ada pertentangan antara surah Al-Qadar dengan ayat 185, kerana ayat 185 yang diturunkan di Madinah mengumumkan Quran turun dalam bulan Ramadan, unzila, dan pada ayat ini pula Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Ya, jadi Lailatul Qadar terdapat dalam satu bulan Ramadan dan ia berlaku setahun sekali sepanjang masa dari dahulu sampailah ke hari kiamat. Okey. Jadi apa yang kita nak belajar bila kita mendapat maklumat Al-Qadar adalah malam takdir ditulis. Artinya bila kita baca Quran, kita kena ingat Quran yang kita baca tu adalah datang daripada yang tahu takdir. Quran yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca datang daripada Allah yang tahu serba-serbi apa. Ustazah ni maaf, saya perlukan bantuan Ustazah. Ustazah boleh dengar suara saya? Boleh? Boleh Ustaz. Okey, kalau dah tak okey bagi tahu Ustazah. Kalau tiba-tiba hilang sebab saya lupa nak charge saya punya AirPod saya ni. Baik-baik. Okey. Jadi bila kita baca apa-apa ayat dalam Al-Quran, kita kena ada satu mindset tuan-tuan. Apa yang saya baca ini adalah ayat daripada Allah yang Maha mengetahui masa depan saya. Apa implikasi bila kita fikir begitu? Implikasinya adalah tuan-tuan akan mempercayai pertemuan anda dengan ayat berkenaan adalah rencana Allah, bukan kebetulan. Allah nak beri bekalan kepada kamu. Kerana dalam perjalanan nanti, kamu tak tahu bila kamu akan kelaparan. Ya? Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. So kena berhenti kat situ sekejap. Kamu kena berhenti berehat di situ. Ya? Pernah dengar perkataan tarawih? Tarawih. Kamu rehat sekejap dengan Al-Quran. Kamu banyakkan membaca Al-Quran. Kamu banyakkan mendengar imam baca Al-Quran. Kamu lama sedikit berdiri untuk tarawih. Kamu sebut, kamu dengar sebanyak mungkin Al-Quran sebab kamu tengah bubuh minyak pada kereta kamu. Kamu tengah singgah R&R, rehat dan rawat, rehat tarawih. Sebab kamu tak tahu dalam perjalanan sekejap lagi, bekalan mana yang kamu akan guna. Ini metafora pada menunjukkan pada tuan-tuan, minggu depan mungkin kita akan diuji dengan kehilangan orang tersayang. Sebelum terjadi minggu depan tu, Allah dah pertemu dan jodohkan anda dengan satu ayat seperti walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Takdir Allah anda bertemu dengan surah Ali Imran berkenaan. Kenapa ya? Sebab Allah tahu yang kamu akan menghadapi detik-detik yang mencabar itu nanti. Sebagai contoh, kenapa para sahabat sebelum perang Badar, mereka diturunkan cerita Talut? Para sahabat tak tahu akan berlaku perang Badar. Kalau nak berlaku pun mereka tahu mereka akan ambush Abu Sufyan dan mendapat harta kebendaan daripada Abu Sufyan. Tetapi ayat yang turun, ya, para ulama menyatakan cerita Talut melawan Jalut dan sebahagian besar tentera Talut yang minum air di kawasan sungai berkata kita tak mampu lawan Talut. Hanya sedikit saja taat kepada Talut, lalu Allah beri kemenangan pada kumpulan yang sedikit. Bapa cerita tu turun sebelum tahun 2 Hijrah. Bulan Ramadan. Terkadang Al-Quran ini turun untuk tujuan healing. Tetapi tidak semua Al-Quran turun untuk tujuan syifa. Al-Quran juga turun untuk tujuan hudan. Syifa, rahmah kepada kesakitan yang telah dialami. Apa yang berlaku menyakitkan, lalu Allah turunkan Al-Quran linutsabbita bihi fuada, untuk kuatkan semangat, kuatkan motivasi, jangan sedih sangat.
pada apa yang dah berlaku. Tetapi ada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya untuk memberikan guidance, memberikan petunjuk. Awak kena ready, benda ini akan berlaku nanti. Kenapa Allah turunkan ayat Romawi akan menang semula selepas Parsi menang pada hari ini? Para sahabat tak tahu apa-apa tentang masa depan. Tetapi mereka percaya ini adalah ayat dalam kategori hudan. Dia memberikan petunjuk yang Parsi punya kemenangan hanya sementara. Allah akan berikan kebangkitan semula kepada orang-orang Romawi dan Allah akan memberikan kebangkitan kepada kita kaum muslimin ke atas Romawi dan Parsi. Jadi bila anda baca kisah Nabi Ayub sebagai contoh, ketahuilah Allah mempertemukan anda dengan kisah berkenaan sebab Allah tahu lagi 1 tahun doktor pakar akan berkata sesuatu tentang sakit dalam tubuh kamu. Pada waktu itu kamu akan berterima kasih kepada ruang dan peluang yang Allah bagi kamu dapat baca kisah Nabi Ayub berkenaan atau kamu terdengar syarahan daripada ulama Al-Quran tentang kisah Nabi Ayub. Lau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau Allah tahu pada kamu masih ada sisi baik, dia akan bagi kamu dengar Al-Quran. Jadi tuan-tuan, Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang tahu serba-serbi tentang masa depan, maka setiap ruang pertemuan dengan Al-Quran, ia bukan kebetulan. Bacalah seumpama seorang berhenti di stesen minyak untuk mengisi tangki minyak kereta. Yang kelima, Cik Rohani Awang, terima kasih. Salawati Osman, Nurul Syuhada Syuaib, Farzana Munir, Wawa Wing, Sum Kamis, Ustaz Syahmi pun ada, Barakallah Fiq. Baik, sekarang mari kita lihat pula beberapa perkara yang aneh dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua. Dan kita tengok sekaligus ayat yang ketiga, di mana adanya fenomena yang mengejutkan, iaitulah pengulangan Lailatul Qadar. Sedangkan dalam bahasa, kita boleh menggunakan ganti nama. Kenapa perlu diulang berkali-kali? Kenapa tidak wama adraka ma hiya? Innaha khairun min alfi syahr. Hiya khairun min alfi syahr. Ini sesuatu yang aneh bagi orang yang faham lenggok penggunaan bahasa Arab, bagi orang yang tahu adanya sistem ganti nama. Lalu kenapa Al-Quran tidak ikut rules and regulations berkenaan? Kenapa perlu diulang Syahari ceramah tajuk surah Al-Qadar? Syahari memakai baju merah. Syahari berceramah di tepi pantai. Kenapa nak kena ulang banyak kali? Macam bosan sahaja. Ini fenomena nombor satu yang memelikkan kepala kita. Yang kedua, macam saya sebut tadi, tempat yang patut guna ganti nama, Allah tak guna ganti nama. Tempat yang patut Allah umum nama, Allah guna ganti nama. Faham tak, tuan-tuan? Kemudian, tanazzalu sebagai contoh. Kalau ejaan yang penuh, ejaan yang sempurna, fa'al mudhari' kepada malaikah adalah tatanazzalu. Fa'al madhinya tanazzalat. Tatanazzalu. Tetapi kenapa tiba-tiba dieja, dibaca dengan keadaan hilangnya huruf ta? Kita ketuk kepala lagi. Ini renjatan elektrik seterusnya. Apa jadi lagu ni? Ya Allah. Apakah ini semua? Ini kalam siapa? Bagaimana boleh berlaku begini? Apa hikmahnya? Seperti ada kuasa asing yang telah menghasilkan ucapan ini. Ia bukan datang daripada manusia. Ia bukan datang daripada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Muhammad itu 40 tahun tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Bagaimana beliau boleh menghasilkan ucapan yang begini aneh dan ganjil tetapi sempurna dan sampai maksudnya? Allah boleh juga guna hiya pada ayat yang kelima. Kenapa tidak guna hiya sejak pada ayat 2? Betul tak? Wa ma adraka ma hiya. Tetapi hiya digunakan salamun hiya. Kenapa tidak salamun? Salamun Lailatul Qadri. Salamun Lailatul Qadri.
Dah ayat 1, ayat 2, ayat 3 guna Lailatul Qadar. Maintainkan sahaja ayat 5 dengan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fi Lailatul Qadar biidzni rabbihim. Tak payah guna fiha. Nampak tuan-tuan? Jadi, apa pelajaran daripada fenomena ini? Tuan-tuan, bacalah Al-Quran dengan satu tanggapan, dengan satu mindset. Ia adalah kalam yang sangat ajaib yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Orang Arab tidak pernah menghasilkan reka bentuk ucapan seperti ini kerana manusia takkan boleh mendatangkan ucapan dan perkataan sebegini rupa. Okey. Apa implikasi bila tuan-tuan kata ini adalah kalam yang tak pernah berlaku selama ini? Ajaib maksudnya apa? Ajaib maksudnya apa? Anda tak pernah nampak macam ni. Kalau anda orang Arab dan pakar dalam bahasa Arab, anda akan kata ini Quranan ajabah. Ini sesuatu yang ajaib dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sejak bila Allah kena ikut hukum hakam bahasa Arab? Dia yang cipta bahasa Arab. Dia yang ilhamkan bahasa kepada bangsa Arab. Kenapa dia kena terikat dan terikut? Kena tunduk kepada satu sistem yang disebut sebagai bahasa Arab? Maka Allah boleh mengatasi bahasa Arab. Dan orang yang benar-benar mahu mencari kebenaran, dia akan jumpa. Dia akan rasa takjub bila diberikan takwil ataupun pencerahan penjelasan. Bila kita tengok Al-Quran dalam surah Al-Qadar sudah begini, begitulah surah-surah lain tuan-tuan, termasuk Al-Fatihah. Kita kena ada minda. Ini ajaib. Ia tidak sepatutnya begini, ia sepatutnya begitu. Tetapi ini tidak begitu. Ini lain daripada yang lain. Ini luar biasa. Tidak pernah ada ucapan sebegini. Okey, apa implikasi bila fikir macam tu? Implikasinya adalah apa yang bakal diberikan Al-Quran adalah suatu pengalaman baru yang tak pernah saya rasakan selama ini. Kelazatannya adalah kelazatan yang saya tak pernah rasa. Kemanisannya adalah kemanisan yang saya tak pernah rasa. Pengalaman seronoknya adalah pengalaman yang saya tak pernah rasa. Tolong letak mindset begitu. Jangan anda kata Lailatul Qadar lagi, bosanlah. Jangan kata Al-Quran yang anda baca sehari-hari membosankan. Pada setiap surah yang anda baca sebenarnya ada tawaran yang berbeza-beza yang anda tak pernah rasa pengalaman itu. Saya harap kita angkat agenda memahami Al-Quran. Kita angkat agenda membelik tafsir Al-Quran dan bertanya asatizah dalam bidang Al-Quran dan kita pergi kepada perbincangan yang dalam-dalam tentang Al-Quran supaya at the end of the day kita akan kata, Ya Allah, aku tak pernah terfikir begitu ayat ini sebelum ini. Ini suatu ilmu dan pengalaman baru. Terima kasih Allah. Engkau memperlihatkan kepada kami tanda-tanda engkau ada. Karena mustahil untuk Muhammad menghasilkan ucapan sebegini. Melainkan dia diajar dari Yang Maha Esa. Yang telah menurunkan Alif Lam Ra. Yang menurunkan Taha. Yang menurunkan huruf-huruf Kaf Ha Ya Ain Sad. Namun susunannya adalah susunan bangunan yang tidak boleh dicipta oleh manusia. Inilah mukjizat. Jadi Al-Quran tuan-tuan bacalah sebagai buku dari Tuhan yang mengandungi keajaiban dan sesuatu tidak pernah dijangkau fikiran dan tidak pernah dirasai pengalaman. Tuan-tuan pernah masuk syurga? Kita tak pernah masuk syurga. Tapi kalau kita masuk ke syurga, benda nombor satu yang confirm akan berlaku adalah anda akan tashtahi, anda akan rasa gairah, seronok, tenggelam kerana anda tak pernah dapati pengalaman seronok itu di dunia. Inilah sifat nombor satu syurga, iaitulah apa yang anda akan temui adalah sesuatu yang tak pernah anda ada pengalaman. Itu syurga. Quran daripada siapa? Quran daripada pencipta syurga. Adakah Allah tidak boleh menjadikan Al-Quran ada unsur syurga? Pastinya ada. Cuma keterbatasan kita apa dia tuan-tuan? Bahasa. Kita tidak mahu mengaji dengan lebih dalam makna-makna di sebalik ayat-ayat ini. Okey? Jadi ini adalah yang kelima. Kita bergerak kepada yang keenam, di mana adanya pengulangan. Ya, adanya pengulangan.
Rukiah Kamarudin, Puan Syafini sangat rajin mencatat dengan bahasa Melayu yang sangat baik. Barakallah. Raja Nur Hajar, golongan yang ada kelebihan ilmu bahasa rasa dan jata elektrik. Puan Azizah Aling, semoga Allah aminkan doa Puan Azizah kita. Okey. Satu perkara tentang Al-Quran yang kita kena belajar adalah pengulangan untuk penegasan. Bukan pengulangan yang membosankan. Allah nak tegaskan beberapa poin yang tak sama dengan poin sebelumnya. Itu function pengulangan. Kita kata pengulangan sebab muncul 2-3 kali. Tetapi kalaulah pengulangan itu membawa kepada maksud bosan, tak ada modal ke? Tak ada perkataan lain ke? Maka Maha Suci Allah daripada menurunkan kalam yang ada pengulangan. Tuan-tuan tadi kata itu adalah pengulangan, tikrar. Tetapi kalau pengulangan itu bermaksud penegasan poin dengan kaedah yang berbeza, dengan sudut pandang berbeza, that's it pengulangan dalam Al-Quran. Sebab Lailatul Qadar pada ayat 1 tak sama dengan Lailatul Qadar pada ayat 2. Lailatul Qadar pada ayat 2 tak sama dengan Lailatul Qadar pada ayat ketiga. Tuan-tuan tengok ayat 3. Apa yang sedang disebutkan pada ayat 3 adalah syaraf. Al-Qadar ada beberapa makna. Salah satu makna qadar adalah asyarfu wal-azamu. Tashrif, takrim. Bila seseorang itu dhu qadratin, artinya dia dhu makanin ali. Dia punya kedudukan yang tinggi. Jadi ayat 3 cerita tentang malam Al-Qadar punya darjat ketinggian berbanding malam-malam lain. So dia punya konteks tak sama dengan Lailatul Qadar pada ayat 2. Ayat 2, Allah bertanya kepada Nabi, kamu tahu tak saiz, kehebatan, kebesaran Lailatul Qadar? Ada tak pengetahuan itu sampai kepada kamu? So, matlamat ayat 2 adalah pada menyatakan manusia tak nampak benda gaib. Lailatul Qadar juga bermakna qadar itu kekuatan, kekuasaan. Kalau tadi kemuliaan, Allah kan ada nama Qadirun. Allah Maha Berkuasa. Ada banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang mata kamu terbatas, kamu tidak nampak, tapi kamu tak boleh nafi. Ia berlaku. Wa ma adraka ma bermakna, dengan jalan apa kamu boleh tahu kehebatan Lailatul Qadar ini? Kalau tidak kerana aku beritahu. Dan ayat 1 pula menceritakan tentang malam Al-Qadar ini adalah malam yang pernah ada sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Konteks berbeza-beza, tuan-tuan. Ya, jadi di dalam Al-Quran sendiri secara keseluruhan, tuan-tuan bila jumpa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, konteks dia berbeza-beza. Dia nak terangkan tema yang sama, nikmat Allah jangan kita kufuri, tetapi dari sudut pandang berbeza-beza. Ala tengok ayat sebelum, ala kat sini tengok ayat sebelum. Alak kat sini tengok ayat sebelum. Dia memberi makna berbeza-beza, sudut pandang berbeza-beza. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Beginilah Al-Quran memberi peringatan. Peringatan tentang apa? Tengok ayat sebelumnya, kisah Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Kemudian Allah ulang balik kali kedua dalam suratul Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Peringatan apa? Tengok kisah sebelumnya. Very spesifik sebenarnya. Lalu kita tak akan kata bosan. Ya. Jadi apa kita belajar daripada fenomena pengulangan ini? Pengulangan dalam Al-Quran bukan membosankan, bahkan ia mengandungi penegasan tema tertentu menerusi pendekatan yang berbeza. Okey, yang ketujuh. Minta maaf banyak Ustazah, saya tak tahu jadi tak berapa larat, ya, hilang energi ni. Tapi tak apa, kita teruskan insya-Allah. Yang ketujuh. Ya, Dr. baik Ustaz. Munirah pun hadir, Nasriah Yunus pun hadir, Fura Hais Zafran pun hadir, wa barakallahu fiik. Mari kita zoom kepada wama adraka. Soalan ya, Ustazah ni Fatimah kita, kenapa tidak wama adrakum sebagaimana alhaakum? Kenapa? Kenapa Nabi sahaja di-invite dalam ayat 2? Kemudian, perlu ke ayat 2 ni? Ada kesan yang besar ke kalau ayat 2 katakan tak ada?
Lalu jadi begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Masih capai tak maksud dia Ustazah ni Fatimah kita? Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dia macam ada efek sangat ke Ustazah? Kalau kita hazaf ayat 2. Pandangan. Kalau Ustazah tak bersedia, tak ada masalah Ustazah. No problem. Mungkin yang anda nampak macam dia lebih apa? Lebih menguatkan lagi lah apabila Allah nak sebut tentang kali pertama Allah hadirkan Lailatul Qadar tu. That's it. Dan ada kali kedua Allah sebut tu, dan Allah berfokus kepada Nabi. Maksudnya kan kat situ kan. Tepat sekali Ustazah. Ah, Ma at-ta'ajjub. ya Ma betul. di sini bukanlah ma istifham, tetapi ma untuk menyatakan ta'ajjub. Kamu tahu tak? Hebat ke tak hebat malam Al-Qadar ini? Kamu tahu ke tidak betapa hebatnya malam Lailatul Qadar itu? Kamu tahu ke tidak? Dia seolah-olah begitu. Dia sama dengan situasi Nabi Musa. Saya rasa pelajar-pelajar saya sempat habis surah Taha baru-baru ini. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Perlu ke Allah tanya? Harusnya Allah terus perintahkan Musa baling tongkat itu. Tak perlu tanya. Tetapi fikirkan sejenak. Mengapa perlu tanya? Dan adakah Allah perlu bertanya? Cuma kat situ bukan ma untuk tanya sebab tak tahu. Tetapi tanya pada mengajar Musa. Awak tahu ke tak tahu sebenarnya? Apa pada tangan kanan awak itu? Dia menunjukkan kebesaran. Okey, ini adalah jawapan yang baik daripada Ustazah Ni Fatimah, dan ini pun yang saya sebutkan tadilah. Ya, Allah mendatangkan ayat 2 pada menyatakan ia adalah malam yang luar biasa. Serba-serbi luar biasa. Banyak benda kamu tak nampak. Salah satunya ayat 3. Nampak kenapa Allah pisahkan antara ayat 2 dengan ayat 3? Nampak kenapa kena ada ayat 2? Kerana ada banyak benda kamu tak tahu lagi. Tetapi tak apalah, satu benda aku bagi tahu. Satu saja aku bagi tahu. Tapi jangan ingat kamu dah tahu serba-serbi. Satu benda yang terjadi. Aku bagi satu contoh sajalah. Ia lebih baik daripada 1000 bulan kalau kamu bangun dan hidup pada malam berkenaan. Tetapi ada banyak lagi yang kita tidak tahu. Bayangkan tuan-tuan tak pergi tengok Oman lawan Malaysia di Bukit Jalil. Ya, tetapi yang pergi tengok tu beritahu satu benda sahaja. Oh, memang aku nampak penyokong-penyokong berbaju hitam Ultra Malaya luar biasa komitmen walaupun pasukan Malaysia kalah. Itu salah satu saja event yang berlaku. Ada banyak lagi event-event menarik yang kita tengok. Ya, tapi ayat 3 berfungsi untuk al-khas ba'dal 'am, memberikan satu contoh spesifik kepada sesuatu yang datang secara besar. Kalau tak ada ayat 2, kita akan hanya nampak malam Lailatul Qadar pada ganjaran ibadat. Sedangkan tidak begitu. Okey, ini tujuan nombor 1. Yang saya nak kaitkan dengan puan nombor 7 saya adalah, kenapa Nabi dijemput masuk dalam ayat 2? Sebab Allah sudah acknowledge kualiti Nabi SAW. Tuan-tuan kena nampak ini mesej yang sangat halus, ramai orang tak nampak. Nabi ni SAW, dia ada kualiti bila wahyu nak diberikan. Bila wahyu nak diberikan, Nabi akan memberikan perhatian sepenuh hati. Lalu bila Nabi memberikan perhatian sepenuh hati, semacam bersedia dengan pen dan nota, macam setengah para pelajar saya. Ya, kalau kita buat seminar fizikal, kita nampak dia duduk kat depan. Kita nampak dia nak mencatat. Kita nampak dia buat persiapan serba-serbi dengan bekal airnya. Kita nampak dia bersedia. Dan bila kita nampak pelajar berkenaan sudah bersedia, umpama cawan kosong, seorang guru jadi bersemangat nak mengajar. Dan bila guru sangat bersemangat untuk mengajar, dia akan menggunakan pelbagai kaedah. Seperti berinteraksi dengan pelajar yang obses berkenaan. Awak tahu tak? Merdeka ni apa?
Kita takkan buat pendekatan begitu kepada pelajar yang tidak mahu memberi perhatian. Kita akan buat pendekatan interaksi supaya pelajar yang memberikan perhatian itu akan rasa dihargai. Bila adanya interaksi, lalu semakin berkobar-kobar kemahuannya untuk terima ilmu. Nabi SAW dalam kategori penuntut ilmu sebegitu. Dan generasi yang Nabi didik, para sahabat pada zaman adraka masih hidup. Para sahabat pada zaman kat situ masih hidup, yakni Nabi SAW adalah mereka yang ada apa disebut sebagai obsesi, kemahuan yang begitu tinggi, burning desire nakkan persoalan hidup mereka dapat dijawab menerusi Al-Quran. Jadi fungsi ayat 2 bukan hanya pada menyatakan kebesaran malam itu, tetapi dari sudut psikologinya adalah Allah nak tunjukkan orang yang tengah terima surah Al-Qadar ni adalah orang yang tengah beri perhatian. Dan dia akan bertanya banyak soalan. Dia mahu pendekatan dua hala. Dia bersedia untuk terima serba-serbi apa yang bakal disampaikan oleh guru yang bijak sana. So, pendekatan menimbulkan soalan daripada Allah. Kerana Allah mendapati Nabi dan para sahabat adalah generasi yang bila berbicara tentang Al-Quran, mereka akan berbicara dengan serius. Awak tahu tak? Dia macam tu. Kita tak akan cakap dengan orang tak beri perhatian. Kita akan cakap dengan orang yang memberi perhatian, ya, gaya bunga bahasa seperti, awak tahu tak apa yang sebenarnya berlaku? Mari saya cerita pada awak apa yang sebenarnya berlaku. Oleh itu, berinteraksilah dengan Al-Quran. Sebagaimana zaman sebagaimana zaman Nabi. Iaitulah generasi memasuki alam Al-Quran dengan pelbagai persoalan. Mereka seronok bila ada soalan. Bila Allah bagi soalan, mereka seronok sebab mereka kena cari jawapan. Mereka kena cari jawapan. Aktif sistem pembelajaran mereka. Aktif fikiran mereka. Dan bukan pasif cara mereka bersama dengan Al-Quran. Yang ke-8, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Apa fungsi ayat 3, tuan-tuan? Fungsinya adalah pada menyatakan ganjaran beribadah pada malam Al-Qadar. Yang ini jelas. Barang siapa beribadah daripada tarawih sampai tahajud, daripada yang boleh qiyam, baca Quran daripada mushaf, kepada yang tak boleh qiyam, tak boleh salat dan tak boleh memegang mushaf, tetapi boleh berzikir kepada Allah, ya, boleh melakukan infak. Wahai wanita yang qudurah, jangan sedih. Tuhan yang datangkan Lailatul Qadar, Tuhan yang sama menjadikan kamu wanita. Saya ulang. Allah yang mencipta Lailatul Qadar dengan segala kelebihan yang ada, Allah yang sama cipta lelaki dengan perempuan dengan sifat-sifat tertentu yang membezakan lelaki dan perempuan. Maha suci Allah daripada melebihkan lelaki dan melemahkan perempuan untuk masuk ke dalam malam yang dia cipta. Tuan-tuan tahu, bila Allah menyebut tentang barakah Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, tuan-tuan perhatikan sendiri. Bila Allah berbicara tentang manfaat Ramadan, orang sakit pun masuk dalam satu ayat yang sama. Orang musafir pun masuk dalam satu ayat yang sama. Allah tidak pisahkan orang sakit, orang bermusafir dengan ayat yang berbeza. Sedangkan ayat 184, ayat 184 Al-Baqarah dengan ayat 183, Allah pisah tu. Allah pisah. Orang sakit, orang puasa, anda boleh berbuka dan ganti pada hari yang lain. Anda tak dapat nak manfaat puasa pada hari berkenaan. Maka wajar diseparatekan ayat 183 dengan ayat 184 yang berunsur rukhsah. Tetapi kenapa tak berlaku pada ayat 185? Kenapa orang musafir, orang sakit, wa man kana maridan aw ala safar digabungkan dalam satu ayat tentang manfaat Ramadan? Artinya apa? Jangan lihat Ramadan dalam keadaan kita, ya, keluar darah wanita ini,
sebagai satu episod yang menyedihkan. Jangan. Sejak bila ibadah ni jadi sempit? Sejak bila ibadah seorang wanita ini hanya pada membaca mushaf Al-Quran ataupun bangun qiyamul lail? Adakah zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah seorang wanita yang ma'dzurah melafazkannya tidak diterima oleh Allah? Siapa kata begitu? Adakah seorang wanita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuun, tidak terima oleh Allah kerana dia ma'dzurah? No. Khurafat mana kita dapat benda ni? Tidak. Jadi jangan tidur. Nabi bangunkan semua isteri-isteri Nabi. Sudah pasti kalangan isteri itu ada yang ma'dzurah. Namun Nabi bangunkan kesemuanya sekali. Tuan-puan, ayat 186 tentang apa? Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi adakah wanita ma'dzurah bukan hamba Allah pada malam itu? Kalau mereka bangun, kalau mereka ada, semuanya hamba-hamba Allah, berdoalah apa saja, Allah akan mustajabkan. Walaupun kamu didatangkan Allah darah, Allah yang buat darah tu. Jadi jangan lemah jiwa. Berniat melakukan qiyam, tapi tak mampu nak melakukan qiyam, diberikan ganjaran qiyam itu sendiri. Kita tak mampu puasa, kita tolong orang berbuka puasa, kita dapat ganjaran berpuasa berkenaan. Asalkan hati kita benar-benar ikhlas kerana Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih pada siapa ni? Terima kasih pada semua. Puan Nur Haja, Dr. Munira, siapa lagi di sini? Hasfiza Ramli, Farahin King Halim. Ya, terima kasih. Daripada mana anda semua mendengar ya? Hampir 400 orang pada pagi ini. Subhanallah, subhanallah. Baik. Kembali kepada ayat ketiga ini. Apa kita belajar? Kalau ayat 3 ni, dia punya maksudnya adalah kamu kena beramal. Kamu kena beribadah. Kamu kena solat. Kamu kena baca Quran. Kamu kena berzikir. Kamu kena. Ini artinya Quran pada setiap surah menuntut tindakan. Apa-apa surah anda baca, ia mesti ada iyyaka na'budu. Apa-apa surah anda baca, pendek atau panjang, apatah lagi Al-Baqarah, ia ada unsur ibadah dan syariat. Agama ini tidak hanya memberitahu anda motivasi syurga, ancaman neraka dan anda tak payah buat apa-apa kerana semuanya sudah predestination, maafkan saya, semuanya sudah ditentukan. No. Apa tujuan kita berada di sini walaupun syurga neraka sudah ada? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu akan diuji untuk jadi hamba aku. Jadi bila kamu bernama hamba, kamu kena terima arahan daripada aku. Menariknya surah Al-Qadar, Allah sebut tolong beribadah pada malam berkenaan dengan reward statement. Dengan sifat reward statement. Maknanya Allah tak sebut secara direct awak kena bangun, awak kena berzikir. Allah tidak guna uslub surah Al-Alaq. Allah tak guna uslub ayat terakhir surah Al-Alaq, which is surah sebelum Al-Qadar, yang jadi ayat sajadah. Allah tidak sebut wama adraka ma lailatul qadar wasjud waqtarib. Tidak. Tetapi Allah datangkan dalam bentuk reward statement sebab anda sudah maklum. Yang dituntut pada malam berkenaan anda sudah maklum daripada surah sebelum. Anda sudah maklum yang dituntut pada malam berkenaan adalah wasjud waqtarib. Yang boleh semayang wasjud, yang tak boleh semayang waqtarib. Apa masalahnya? Jadi apa kita belajar di sini tuan-tuan? Allahu Akbar. Al-Quran yang telah dibaca dan difahami dengan mendalam, yang sudah ditadabbur, menuntut tindakan. Jangan hanya tafsir, tapi tak buat pun apa yang dia tafsir. Tadabbur, tapi tadabburnya tidak pun menghasilkan perubahan sikap. Anda tahu apakah surah selepas Al-Qadar? Surah yang Allah kritik Yahudi Ahlul Kitab yang tidak mengamalkan apa yang dia hafal. Tidak mengamalkan apa yang dia baca. Tidak mengamalkan apa yang dia ajar. Allah kritik mereka dalam surah Al-Bayyinah. Jadi Islam ni bukan agama teori. Islam adalah agama teori dan praktis.
So Allah tak nak kita hanya baca Quran, baca Quran, baca Quran, tapi kita tidak melakukan proses qiyam, proses berdiri pada malam berkenaan. Okey? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang ke-9, satu perkara yang kita belajar daripada Al-Quran, Al-Quran ini sentiasa memberitahu jalan pintas. Subhanallah, kelebihan untuk umat Nabi Muhammad. Allah tahu umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek umur berbanding umat terdahulu. So bila dah pendek umur, confirm dah kita tak boleh beat umat terdahulu. Betul tak? Umat terdahulu. Yang mereka umur lebih panjang dan tempoh ibadah mereka lebih panjang. Tapi kita umur pendek. Memang confirm tak boleh mengatasi dia orang. Jangan kata begitu. Sebab apa? Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Masih ada kesempatan, pintu masih dibuka untuk orang-orang yang umur pendek di zaman umat Nabi Muhammad ini untuk masuk syurga bersama dengan umat yang panjang umur dan banyak ibadat mereka buat pada zaman dahulu. Jadi ini bukan hanya cerita Lailatul Qadar bagi saya. Bila kita kaji beberapa kisah di dalam Al-Quran, sebenarnya kisah-kisah berkenaan ataupun ayat-ayat berkenaan mengemukakan jalan pintas. Macam mana walaupun umur pendek tapi barakah. Umur pendek tapi barakah. Sampai akhirat kelak bila kita baca buku catatan amal, kita terkejut, ya Allah, saya boleh masuk syurga hanya kerana saya bangun malam Lailatul Qadar sahaja. Itu sahaja rupanya. Orang lain kena beribadat begitu lama. Jadi tuan-puan sekalian, Al-Quran seperti kisah surah Yasin. Bila tuan-tuan tengok ada kisah satu orang lelaki menolong Rasul-Rasul, sebenarnya dia bukan hanya kisah. Dia adalah tips untuk masuk syurga tanpa hisab. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Siapa penghuni syurga berkenaan yang diangkat daripada mahsyar, yang diangkat daripada beratur panjang di pada mahsyar, yang diangkat daripada musibah wantazul yawma ayyuhal mujrimun. Orang lain semua menderita beribu tahun di pada mahsyar, tiba-tiba ada satu kumpulan diangkat naik ke langit, diangkat naik ke syurga. Dan Allah kata, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Siapa kumpulan inna ashabal jannah? Adalah lelaki qila dukhulil jannah. So rupanya dia bukan hanya cerita, dia adalah this is the way and the only way, yang satu amalan kita ahsanu amala. Allah bagi ganjaran yang sangat besar walau satu amalan kecil dilakukan oleh umat Nabi ini. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ia bukan hanya malam Lailatul Qadar, ada banyak lagi pengumuman eksklusif Allah Ta'ala buat dalam Al-Quran yang menyebabkan kita boleh berada, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan umat mukmin zaman-zaman terdahulu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ke-10 tuan-tuan. Okey, saya minta maaf, saya berhenti setakat ni dulu Ustazah kerana menghampiri 11.30. Saya pun tiba-tiba energi tak berapa ada. So yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12 ini saya minta maaf saya tak dapat sentuh. Dia memerlukan huraian sedikit lagi masa dan saya pula tak larat nak teruskan. Saya difahamkan 11.30 kan Ustazah kan? Betul tak Ustazah? Ke pukul 12? 11.30. Okey, so appointment dan perjanjian kita 11.30. Jadi saya tamat di sini dahulu. Saya minta maaf tak dapat nak sempurnakan kepada kesemua sekali 12. Oleh itu kita gunakan baki 6-5 minit ni untuk melihat soalan lah kalau ada Ustazah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz, untuk huraian tadi, Masya Allah sangat membuka mata kita. Kadang kita tak perasan kan, tahun lepas kita tadabbur surah ni, kita dapat mutiara-mutiara yang lain. Tapi tahun ni, bila kita tadabbur lagi surah ni, kita dapat daripada Ustaz Syahari pada hari ini, mungkin kita dapat perspektif yang lain tentang surah Al-Qadar ini, Masya Allah.
Dan Ustaz Betul. sebut tadi juga tentang pengamalan Al-Quran itu kan, amal kan. Sebab apa masa Ramadan ni mungkin kita banyak dah tadabbur Al-Quran kan, kita baca dan kita tadabbur. Tapi selepas Ramadan nanti sebenarnya kita nak pengamalan tu ataupun praktikkan kan ayat yang kita dah baca, yang dah kita tadabbur tu, itu yang lebih penting dan lebih besar lah. Sebab tu Ustaz tulis tadi deep jugalah dekat Facebook. Ustaz kata moga-moga surah Al-Qadar ini kita baca juga di luar Ramadan kan. Maksudnya kita menghayati surah ini bukan sekadar bulan Ramadan tapi bulan selepas Ramadan juga, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Alhamdulillah 430 orang tadi yang bersama dengan Subhanallah. kita, lebih 430. Okey, saya jemput kepada semua peserta jika ada soalan nak bertanya kepada Ustaz. InsyaAllah ni pengalaman apa ataupun peluang peluang yang berharga ni, boleh berinteraksi dengan Ustaz kat sini. Nak tanya soalan direct ke, dan kita akan prioritikan soalan yang berkaitan dengan tajuk lah. Okey, berkaitan dengan tajuk insya-Allah jika ada. Ya, Alhamdulillah amat mendalam penerangan Ustaz. Alhamdulillah. Dan tadi saya ada share link Telegram Mutiara Tadabbur. Boleh dapatkan slide Ustaz insya-Allah di situ untuk penerangan ayat ataupun poin yang ke-10, 11 dan 12, insya-Allah para peserta boleh rujuk insya-Allah slide daripada Ustaz insya-Allah. Okey, jika ada untuk soalan kita akan jawab insya-Allah. Yang berkaitan tajuk insya-Allah. Okey, Nur Afini ada bertanya tentang apa cadangan tafsir yang Ustaz rujuk untuk bantu tadabbur. Yang ni pun Ustaz ada sebut dalam podcast hari tu dengan Amin Idris. Wah, Alhamdulillah tentang 30 Subhanallah. Allahu Alhamdulillah Akbar. sempat saya dengar itu podcast tu, antaranya yang Ustaz kongsikan adalah tafsir Al-Misbah daripada Quraisy Shihab. Hmm. Seterusnya tafsir Al-Azhar daripada Buya Hamka sendiri. Mungkin Hmm. Ustaz nak tambah ke? Itu antara yang saya dengar lah hari tu. Eh, Merujuk tafsir ni adalah wajib bagi para asatizah dan pengajar. Jangan terbatas bacaan tafsir anda, bacalah sebanyak mungkin tafsir daripada Bil Ma'thur sehinggalah kepada Bil Ra'yi. Kedua-duanya ada fungsi dan sumbangan dalam memperkaya knowledge anda. Apa yang lebih penting adalah bukan quote tafsir berkenaan. Ibnu Katsir kata begini, Qurtubi kata begini. Apa yang dibekalkan oleh para alim ulama, para pahlawan ilmu tafsir ini adalah maklumat-maklumat yang sangat berharga untuk anda, dan dia membantu anda untuk memahami sesuatu kalimah dengan lebih baik, insya-Allah. Tapi tahukah anda apa yang lebih penting daripada maklumat-maklumat tafsir? Proses berfikir kepada maklumat berkenaan, proses analisis maklumat berkenaan. Anda bertanya, apa faedah saya tahu inna ini adalah nun al-azamah, sirah yang menunjukkan kebesaran? Sebab kadang-kadang bila anda berfikir, yang tu anda tak jumpa dalam kitab tafsir. Kita tak boleh fikir bukan-bukan tentang ayat-ayat Allah. There is no tadabbur without tafsir. Tetapi after tafsir, kita perlu kepada tadabbur. Sebab itu bila ditanya saya rujuk mana, kadang-kadang susah nak jawab. Kalau ditanya tafsir mana, maka banyak tafsir yang wajar kita rujuk. Sebagai contohnya, saya membaca tafsir kontemporari Dr. Bassam Sa'i. Saya membaca apa ni tafsir Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir.
dan beberapa tafsir-tafsir lain. Tetapi apa yang saya lakukan tadi, ada banyak yang tak ada dalam mana-mana tafsir. Sebab saya proses balik maklumat itu saja. Saya proses maklumat yang sarjana beritahu dan saya cuba sampaikan dalam bahasa yang saya rasa this is the best for my nation, for my kawan-kawan. Sebab tu saya kait dengan surah apa tadi bila membahaskan kami, saya kait dengan tu kaitnya. Kait-kait ni tak, kait-kait ni kadang berlaku pada kitab tafsir, kadang tak berlaku. So insya-Allah lah dengan kita jaga disiplin ilmu kepada ayat-ayat Allah, Allah akan ilhamkan kita lah apa yang saya anggap twinkle twinkle little star, kerdipan bintang seterusnya. Kita ingat langit tu dua tiga bintang je rupanya. Ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Ada lagi, ada lagi. So dia tak pernah berhentilah pembelajaran Al-Quran ini. Terima kasih Puan Syafini atas soalan berkenaan. Jazakallah khairan. Ada soalan tentang adakah surah ni bermaksud takdir tu boleh berubah dengan doa, Ustaz? Memang hadis jelas menyebut la yuradul qadru illa bid-du'a. Hmm. Qadarullah yang bukan mubram, dipanggil mu'allaq, memang berubah dengan doa. Kerana itu doa itu disebut senjata untuk mengubah takdir. Allah Subhanahu wa taala ya boleh menetap dan mengubah apa-apa yang baik untuk hamba-Nya. Kalau dia berdoa untuk kebaikan, maka pada apa yang asalnya buruk akan digantikan dengan baik. Jadi hadis itu jelas yang takdir ini boleh berubah dengan doa. Tapi saya memilih satu pandangan begini. Di sisi Allah tidak ada takdir yang berubah. Di sisi kita takdir berubah. Nabi menggunakan bahasa yang menyebabkan kita optimis lalu mahu berdoa. Nabi guna bahasa yang menyebabkan kita nak berdoa. Sebab apa? Sebab Nabi kata berdoa boleh mengubah takdir. Tapi sebenarnya di atas langit sana yang kita tak tahu apa cerita, di langit sana memang telah tertulis apa yang kita kata takdir sudah berubah. Tetapi di sisi Allah, ia bukan perubahan. Dia adalah perjalanan dari satu takdir ke satu takdir. Kita kata berubah. Sebab kita kata, saya sekarang sakit. Tetapi bila saya berdoa, Allah beri saya sehat. Lalu kita kata takdir telah berubah kan sebabkan berdoa. Kat langit sana memang dah tertulis. Kamu sakit and then kamu akan sehat kerana berdoa. So adakah itu perubahan takdir? Tidak. Jadi kita cuba lihat dalam situasi kita manusia yang lemah dan sangat memerlukan doa, maka kita berpegang kepada hadis Nabi berkenaan. Tapi di sisi Allah, dia tidak ada maha suci Allah daripada sifat padam balik sebab makhluk ada permintaan baru, dia semacam customer request benda baru lalu kena tukar. Maha suci Allah daripada begitu. Yang penting kita tak tahu apa berlaku di atas sana. Dan yang penting Nabi telah memudahkan kita faham pada konsep berdoa memang boleh membantu kita mengharapkan memperolehi apa yang kita harapkan insya-Allah. Okey, memandangkan Ustaz pun agak keterbatasan tenaga dan sebagainya, mungkin kita bagi last sekali lah beberapa seminit dua lah Ustaz mungkin wrap up ataupun boleh menjawab juga soalan yang ditanya tentang bagaimana saya nak beramal dengan surah Al-Qadar ini. Mungkin Ustaz boleh berikan take home message beberapa poin insya-Allah untuk terakhir insya-Allah. Um, tak bersedia pula untuk kesimpulan. Tapi uh, apa yang boleh saya tegaskan apabila kita membaca sesuatu surah yang telah kita fahami dengan mendalam, uh, apabila kita membaca sesuatu surah yang telah kita fahami dengan mendalam, apabila telah kita memahami sesuatu surah dengan mendalam, pilihlah untuk membaca di dalam solat yang dikerjakan. Sebab membaca sesuatu surah di dalam solat tidak sama dengan membaca sesuatu surah di luar daripada solat, hatta daripada mushaf sekalipun, tetapi di luar daripada solat. Sebab apa? Sebab solat ni dia ada external factor sebagaimana internal factor.
Tetapi di luar solat, belum tentu external factor akan membantu. Sebab tadabbur ni, ataupun kita dapat rasa Tuhan bercakap dengan kita, Tuhan mengilhamkan kepada kita sesuatu yang kita perlukan, untuk berlaku proses itu, dia memerlukan faktor luar, faktor dalam. Faktor dalam adalah penghayatan makna. Inna, anda pun teringat apa yang Ustaz Syahri ajar. Hu, anda pun teringat apa ni, apa lagi, Al-Qadar, anda pun teringat. So penghayatan boleh berlaku dalam bentuk kefahaman yang telah kita perolehi. Tetapi banyak perkara yang kita dah faham tetapi distraction daripada luar. Distracted kerana anak, kerana telefon, kerana media sosial, kerana lapar, dahaga, macam-macam benda yang menyebabkan kita mula meninggalkan fokus kita kepada ayat berkenaan. Menariknya dalam solat, anda tak boleh makan, tak boleh minum. Itu nombor satu. Menariknya dalam solat, anda tak boleh tengok telefon dan menjawab panggilan. Jadi ini adalah support system Allah Ta'ala buat untuk terkesan dengan Al-Quran. Sebab tu saya dalam surah Taha, kita kena tanggalkan capal. Kalau Nabi Musa kena tanggal pergantungan. Sebab kalau tanggal capal, di gunung tinggi yang anda daki tadi dengan capal, apa-apa jadi, jumpa ular ke apa, for sure anda akan lari, tak sempat nak capai capal anda. Betul tak? Bila jumpa ular dengan capal tak ada di kaki anda dan anda datang dekat ke arah pokok itu, anda pun tak tahu dah kat mana capal anda, memang tawakal sepenuhnya kepada Tuhan. Nak turun balik ke bawah, nak lari akibat nampak ular, macam-macam benda boleh dipijak. Tapi sekarang anda tanggalkan sepatu anda sebagai satu simbolik, bukan hanya ini tanah suci, lalu biar tubuh kamu bersatu dengan kesucian, tetapi juga ia menunjukkan ini waktu untuk surah bulat-bulat nasib hidup kamu kepada Tuhan. Bukan sekadar capal ditanggalkan, tongkat yang menjadi tempat pergantungan Nabi Musa kalau ada bahaya pun dicampakkan. Lalu apakah yang ada melainkan pergantungan sepenuhnya pada Allah. Bila kita benar-benar bergantung pada Allah, which is dalam solat, maka waktu itulah Allah akan bantu kita beroleh kekuatan daripada ayat Quran. Barakallahu fiik wa fikum. Wallahu alam tazah. Jumpa lagi. Ya, jazakallah khairan Ustaz untuk perkongsian pada pagi ini. Alhamdulillah. Um, saya nak jemput semua peserta lah untuk mengisi borang feedback form sebab ni My Tadabbur Time yang terakhir, siri terakhir dah tamat lah. Secara rasminya My Tadabbur Time sebanyak 9 siri sepanjang Ramadan ni. InsyaAllah 10 terakhir Ramadan nanti kita akan fokuskan apa ibadah kita dan sebagainya untuk 10 malam terakhir insyaAllah. Dan kita memanailah surah Al-Qadar ini pada 10 malam terakhir nanti insya-Allah. Dan saya jemput juga para peserta untuk dapatkan karya-karya Ustaz Syahri Abdul Rahman. Saya pun ada share link dekat ruangan komen. Kita boleh dapatkan melalui Paradigma Ibrah insya-Allah. Link Paradigma Ibrah. Nanti insya-Allah Ustaz dan tim akan uruskan penghapusan kepada tuan-puan insya-Allah. Dan yang terakhir, kelas Ustaz pada hari Ahad ini, saya juga dah share link di ruangan komen tu. Ada di pin komen insya-Allah kelas pada hari Ahad ni bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman, anjuran Paradigma Ibrah tentang surah Al-Anfal, Ibrah Perang Badar insya-Allah. Kan insya-Allah Ustaz. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua peserta. Kalau ikutkan peserta mendaftar 3,000 orang, alhamdulillah Ustaz, untuk My Tadabbur Time. Cuma adalah yang beritahu saya tak dapat join live sebab masa tu masa kerja kan. Jadi alhamdulillah kami ada menyediakan playlist untuk semua siri My Tadabbur Time untuk para peserta nak dengar semula, nak ulang kaji dan sebagainya. Dan juga nota-nota juga kami letak dalam satu drive, Google Drive, untuk para peserta download insya-Allah. Okey, jadi pihak Menteri Tadabbur mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sepanjang My Tadabbur Time berlangsung sebanyak 9 siri ini. Kami mohon maaf kalau ada masalah teknikal, kekurangan di mana di sana sinilah kan. Mungkin kekurangan itu daripada pihak kami dan kelebihan ataupun anugerah yang Allah berikan tu datang daripada Allah lah. Okay? Anugerah Al-Quran, kita dapat faham dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi jazakumullah khairan. Kita tutup dulu kelas kita pada pagi ini dengan suratul As dan tasbih kafar. Okay, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.